Untuk Proton S50 dengan codename SS11, Proton tak akan biar standard je seperti model Geely M Grand. Pasti Proton akan buat sesuatu untuk menaikkan lagi seri pada Proton S50. So ini adalah 8 perkara yang Proton akan ubah pada model S50 berbanding dengan Geely M Grand. Pastinya bukan 100% sama seperti model Geely M Grand. Tapi sebelum tu, bagi korang yang masih lagi belum subscribe channel Mekanik, please tekan button subscribe, support lah sikit. Tak lama lagi Proton S50 akan dilancarkan mungkin pada bulan Oktober ataupun awal bulan November. Proton S50 ni akan menggantikan model Preve yang mana berada dalam segmen C sedan. Berbeza pula pada Geely M Grand di Philippines yang mana model M Grand berada dalam segmen B. Pesaing rapatnya adalah Honda City, Toyota Vios, Nissan Almera kan. Tapi Proton ubah menjadikan Proton S50 ni berada dalam segmen C. Bersaing rapat dengan model Honda Civic, Corolla Altis dan juga Mazda 3. Logiknya kita lihat size dimension Proton S50 ni lebih besar daripada segmen B sebenarnya. Kita lihat dia punya panjang lebih kurang 4,638 mm. Jika dibandingkan dengan Toyota Altis, panjangnya 4,620. Lebih panjang berbanding dengan Corolla Altis. Dan untuk Honda Civic, panjangnya 4,678 mm. Kita lihat untuk saiz wheelbase pula. Wheelbase pada Proton S50 lebih kurang 2,650 mm. Manakala untuk Corolla Altis 2,700 mm. Dan untuk Honda Civic 2,735 mm. Dan di antara Corolla Altis dan juga Honda Civic, Proton S50 ni dia lebih lebar, yang mana lebarnya 1,822 mm jika nak dibandingkan dengan Corolla Altis 1,780 mm. Honda Civic pun kalah, yang mana lebar Civic ni 1,802 mm sahaja. So dekat sini kita dapat gambaran lah yang Proton S50 ni mempunyai size dimension yang boleh kata besar jugalah. Sesuai lah diletakkan dalam segmen C sedan. Proton S50 ni seperti model Geely M Grand akan menggunakan BMA platform yang terbaru yang dibina oleh Geely. BMA platform ni dia sama macam X50 yang mana dapat provide lebih ruang, lebih stable dan juga lebih comfort. Dan kita lihat body pada Proton S50 ni dia mempunyai wide body styling. Ya, kalau korang nak samakan dengan model mana untuk Proton S50 ni, korang boleh bayangkan Volvo S80. Dah nampak lebih kurang sama. Tak pelik lah sebab Volvo ni kepunyaan Geely. Yang untung kita lah tak dapat beli Volvo, dapat beli Proton S50 pun. Ala-ala Volvo pun jadilah. Untuk model sedan Proton S50, Proton tidak akan biar standard macam tu lah, sama seperti Geely M Grand. Kita lihat pada Geely M Grand ni nampak macam terlalu simple sangat dia terlalu standard untuk sebuah sedan yang berada dalam segmen C. Tapi kalau untuk berada dalam segmen B, mungkin Geely M Grand ni dia mempunyai image yang sesuai lah. Tapi kalau Proton nak bawa masuk Geely M Grand ni, Proton S50 ni menjadi segmen C, Proton perlu ubah daripada segi visual kosmetik pada Proton S50 supaya nampak lebih sporty, nampak lebih stylish, lebih ranggi, lebih modern, supaya dapat bersaing dengan model seperti Honda Civic, Mazda 3 dan juga Corolla Altis. So Proton akan buat perubahan yang mana pertama daripada segi styling. Kita lihat pada Proton S50 dah tular gambar-gambar test drive Proton S50 ni kan, walaupun penuh dengan stiker-stiker camouflage, tapi kita dapat juga kesan apa perubahan yang dilakukan oleh Proton untuk model S50. Yang pertama sekali kita lihat daripada segi grillnya. Untuk Proton S50, Proton akan menggunakan grill yang baru, Infinite Wave 2.0, yang lebih kurang sama terdapat pada Proton X90. Kita boleh nampak grill pada Proton S50 mempunyai diamond pin. So memang confirm Proton S50 akan menggunakan styling grill yang lebih kurang sama yang terdapat pada Proton X90. So obviously kalau Proton menggunakan grill yang baru ni pada Proton S50, confirm akan nampak lebih styling, lebih mewah dan nampak lebih mahal sikit lah berbanding dengan Geely M Grand. Yang kedua perubahan yang kita akan lihat pada Proton S50 ni daripada segi body styling.
Dan untuk pertama kalinya, Proton akan meletakkan body kit pada model Geely ni menjadikan model Proton. Kita dapat lihat daripada gambar spy shot ni, confirm Proton akan meletakkan body kit pada Proton S50 supaya nampak lebih wide, lebih premium dan lebih stylish. Satu langkah yang bijaklah dilakukan oleh Proton untuk mengubah styling pada model Geely Emgrand ni sebagai sebuah Proton S50 kan, tak adalah sama bulat-bulat dengan Geely Emgrand. So saya berani jamin lah untuk Proton S50 kali ni Proton akan menghasilkan sebuah sedan yang nampak eksklusif, lebih moden dan stylish. Yang menarik juga pada Proton S50 ni, dia mempunyai taillight yang sangat unik. Taillight pada Proton S50 ni dia jenis rhythmic, seolah-olah seperti berjoget kan. Dan di sebalik lampu taillight ni terdapat 190 LED. Bagi saya, taillight pada Proton S50 ni memang nampak sangat unik, menarik dan juga ranggi. So saya berani jamin untuk model Proton S50 kali ni keluaran Proton pastinya akan gempak dan pastinya juga akan menggugat jualan Honda Civic terutamanya. Yang ketiga, perubahan yang kita dapat lihat untuk Proton S50 ni daripada segi interior. Kita dah tahulah untuk model Geely ni dia mempunyai quality cabin yang premium. Tak terkecuali jugalah untuk model Proton S50 ni. Rekaan kabinnya memang sangat European, continental. Mempunyai floating screen. Tapi floating screen yang terdapat pada model Geely Emgrand ni dia berukuran 8 inci saja. Dan bagi saya dia mempunyai quality screen yang tidak sesuai lah sebagai sebuah kereta segmen C kan. Tapi kalau untuk sebuah kereta berada dalam segmen B, mungkin sesuai menggunakan 8 inci infotainment system ni. Tapi mengikut penyiasatan yang kami terima, Proton akan mengubah infotainment system daripada 8 inci ni menjadi 12.5 inci. So bagi saya untuk infotainment system 12.5 inci diletakkan pada Proton S50 ni memang satu langkah yang sangat bijak. Sesuailah sebagai sebuah segmen C sedan. Dan mungkin untuk infotainment system ukuran 8 inci ni akan digunakan pada varian yang bawah lah. Yang keempat, kita lihat daripada segi meter cluster pula. Kenapa saya perlu tekankan berkenaan dengan meter cluster? Okey, kita lihat pada Geely Emgrand ni. Dia mempunyai meter cluster fully digital. Tapi bukannya colourful fully digital. Ianya menggunakan monochrome digital. So basically untuk display pada meter cluster Geely Emgrand ni, dia lebih kurang sama display pada jam G-Shock korang. Ianya hanya memaparkan warna hitam dan putih saja. Bagi saya ianya kurang menariklah sebagai sebuah sedan dalam segmen C kan. Dan berdasarkan bisikan-bisikan yang kita terima juga untuk model Proton S50 ni, terutamanya untuk varian flagship tidak akan menggunakan meter cluster jenis monochrome ni. Tapi Proton akan menggunakan fully digital display yang menggunakan LCD screen yang lebih kurang sama terdapat pada model X50. So kalau betul Proton memang bijak lah. Saya memang kurang berkenan lah dengan meter cluster menggunakan display monochrome ni. Nampak murah sangat. Yang kelima, perubahan yang kita bakal lihat pada Proton S50 ni berbeza dengan Geely Emgrand. Kita lihat daripada segi tempat duduk. Kalau kita lihat seat pada Geely Emgrand ni memang nampak eksklusif, sporty kan. Dia semi bucket seat. Mempunyai kemasan yang sangat baik, sangat premium. Dan untuk Proton S50 akan menggunakan seat yang sama juga terdapat pada model Geely Emgrand. Tapi untuk Proton S50 ni tidak akan menggunakan tema color dual tone warna biru dan putih ni. Bagi saya sangat hodoh dan senang kotor lah sebenarnya. Dan Proton akan stick pada satu tema color saja, iaitu warna hitam untuk model Proton S50. Cumanya kita lihat pada Geely Emgrand, tempat duduk dekat bahagian belakang dia tak ada armrest. Dan dengar-dengarnya Proton tak akan menggunakan seat belakang yang sama seperti model Geely Emgrand. Seperti yang saya cakap tadi, sebagai sebuah segmen C perlulah mempunyai seat yang upmarket sikit lah, sesuai dengan segmen C kan. Kalau maklumat yang kita terima ni betul, Proton akan meletakkan seat yang berbeza, yang mana akan ada center armrest pada bahagian tempat duduk belakang. Bagi saya tak mustahil lah. Kalau kita lihat pada model X90, model Geely Okavango ni tak ada pun varian 6-seater. Tapi untuk Proton X90 ada varian 6-seater. So kebarangkalian tu tinggi untuk Proton ubah bahagian seat belakang ni mempunyai center armrest. Yang menariknya pada model Proton S50 ni dia mempunyai size boot yang besar lebih kurang 500 liter.
dah boleh saing-saing ruang boot yang terdapat pada produk beza. So untuk balik kampung memang tak ada masalah lah untuk Proton S50 ni. Perubahan ke-6 yang Proton akan ubah untuk model Proton S50 ni daripada segi enjin. Untuk Geely M Grand ni dia menggunakan enjin berkapasiti 1.5 liter NA. NA bukan turbo. Yang mana enjin NA ni menghasilkan power output lebih kurang 114 PS dan juga 147 Nm of torque. Bagi saya under power lah sebagai sebuah kereta segmen C. Dan ini memang confirm Proton akan menggunakan enjin yang sama terdapat pada Proton X50, iaitu enjin 1.5 liter TGDI untuk model Proton S50. Power output yang dihasilkan pada enjin ni lebih powerful, iaitu 177 PS dan 255 Nm of torque. Barulah sesuai dan boleh bersaing dengan Honda Civic. Yang ketujuh, perubahan yang kita akan dapat lihat untuk Proton S50 ni daripada segi penggunaan transmisi. Untuk Geely M Grand, kita lihat transmisi yang digunakan adalah jenis CVT. Saya pasti ramai yang tak berapa gemar transmisi CVT ni kan. Berita baik untuk Proton S50 tidak akan menggunakan transmisi CVT yang sama pada Geely M Grand. Tapi Proton akan menggunakan transmisi yang sama terdapat pada Proton X50 dan juga X90, iaitu 7-speed DCT. Bagi saya, transmisi 7-speed DCT ni memang sangat padu lah. So dekat sini kita boleh dapat gambaran lah. Powertrain pada Proton S50 ni pasti mantap. Yang ke-8 perubahan yang Proton akan lakukan untuk model Proton S50 ni daripada segi safety system. Untuk Geely M Grand, dia tidak mempunyai sistem ADAS. Hanya dibekalkan dengan safety system yang basic saja seperti 6 airbag, ESC, traction control, yang basic-basic tu lah. Tapi untuk Proton S50, Proton akan meletakkan sistem ADAS. Pasti, confirm lah, pasti. Kita lihat pada gambar spy shot ni. Dekat bahagian windscreen atas tu terdapat kamera dan juga sistem radar. So memang confirm untuk Proton S50 akan dilengkapi dengan sistem ADAS. Kalau Proton mengubah 88 perkara yang kita sebutkan tadi, pasti Proton S50 ni akan mantap. Itu pun kalau Proton meletakkan pada harga yang betul lah. Untuk Proton S50 ni akan didatangkan dengan 4 varian. Untuk harga kita jangkakan untuk varian eksklusif harga RM78,000. Untuk varian premium RM83,000. Untuk flagship RM89,000. Manakala untuk flagship X harganya RM95,000. So kalau betul lah dengan harga yang kita jangkakan tadi, Proton S50 bakal menjadi satu fenomena. So itu saja berkenaan dengan Proton S50. Apa pendapat korang dengan model Proton S50 ni? On ke tak on? Bagi saya, confirm on. Itu saja video pada kali ini. Sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan jangan lupa tekan subscribe.